Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, bolehlah tolong maklumkan kepada saya. Saya akan rujuk komen, share ramai-ramai ya, shadow ban yang berterusan. Dan juga sertai Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Udin, dan share link Telegram dengan rakan-rakan anda. Dan jangan lupa tonton live saya semalam di mana saya menjelaskan hak berperlembagaan anda untuk komen, mengulas, memberi pendapat dan sebagainya berhubung dengan isu kerajaan mungkin jatuh dan sebagainya, atau untuk menyuarakan desakan anda agar PM diundurkan dan sebagainya. So, jangan benarkan diri anda ditakut-takutkan. Okey. Baik, hari ini saya nak ulas satu laporan liar. Bukan liar yang tular. Now, laporan ini telah dibawa oleh portal The Coverage. Nah, untuk makluman anda, portal The Coverage ini sekian lama memang anda pergi teliti sendirilah, ianya pro PH. Anda rujuk laporan-laporan lama semua, ianya pro PH, dan banyak laporan palsu. Portal Coverage ni ada reputasi banyak laporan palsu. Okey, anda selidiklah dari lama dulu dan sebagainya. Ianya palsu dan ianya siapa di belakang dia nampaknya pro PH. Tak percaya, pergi rujuk laporan-laporan yang sedia ada sekarang, ianya semuanya pro PH. Menyerang Mahathir, menyerang Tun ni perkara biasa. Dia tidak sekali-kali akan serang PH atau Anwar. Setakat yang saya maklumlah. Baik. Portal ini telah membuat satu tuduhan liar yang tular. Kononnya, Perikatan Nasional ni, dia kaitkan Perikatan Nasional ni hendak cuba dapatkan ya, untuk saya kira untuk jatuhkan kerajaan lah, untuk beri 1 bilion ringgit kepada Yang di-Pertuan Agong. Bayangkanlah, bayangkan tuduhan ini. Dan portal Coverage ini, bila awak baca laporan berita dia, anda akan dapati tidak ada sebarang fakta, sumber sahih, apa jua benda yang anda boleh dapat dari portal itu yang menunjukkan laporan itu ada asas. Dan tetapi apa yang nyata, Yang di-Pertuan Agong sudah dihina. Now, kalau saya lihat semua yang sedang berlaku ya, tindakan secara tiba-tiba terhadap Tun Daim ya, dakwaan-dakwaan di media sosial berhubung Tun Mahathir dan sebagainya ya, saya lihat ini macam terancang. Okey. Mungkin ya, bayangan yang saya dapat, gambaran yang saya dapat, mungkin seandainya Anwar tumbang, maka akan timbul isu, timbul dakwaan tumbang sebab mereka mulakan siasatan terhadap Tun Daim, Tun M dan sebagainya. Okay. Walhal dalam pentadbiran setahun ni, macam-macam dakwaan dibawa oleh Anwar, banyaknya fitnah jelas. Contohnya isu 600 bilion. Anwar sendiri putar belit angka tu sah menunjukkan ada penipuan, kerana Anwar kata dia ada dokumen, jangan cabar dia. Ada dokumen tapi angka pun tak betul, dan mahkamah kemudian buang kes kerana mahkamah sendiri kata tidak ada asas. Ya. Kemudian Azalina pun dedahkan SPRM setakat ni tidak ada bukti konkret, temui bukti konkret. Saya tertanya-tanya mana pergi dokumen bukti Anwar. Tun Mahathir saman Anwar di mahkamah, saman fitnah. Anwar tidak dapat dedahkan bukti berkotak-kotak yang kononnya bertahun-tahun dia duduk laung-laungkan, tidak muncul-muncul bukti itu. Ya, so prasangka, dendam, semua ni kita dapat rasa di bawah pentadbiran Anwar. Tiba-tiba ya, tekanan diberi kepada Tun Daim dengan berita-berita, dan juga ada dakwaan-dakwaan yang tular di media sosial. Mungkin laskar-laskar ke apa, saya tak tahu. Kononnya ini telah membantutkan usaha untuk mengumpulkan 500 juta ke berapa ratus juta untuk menyogok MP-MP.
Ya. So, anda lihat ini semua cerita-cerita yang tidak berasas, tidak ada sumber sahih, semuanya setakat cerita. Terkini coverage sampai libatkan Yang di-Pertuan Agong, menghina Agong. So, nampaknya esok mungkin kalaulah sesuatu terjadi, saya tidak syak atau tidak terkejut jika semua yang mewar-warkan berita-berita palsu, berita-berita liar ini, kalau mereka boleh buat sekarang, maka mereka tidak mustahil dan saya tidak akan terkejut mereka membuat cerita Anwar tumbang sebab ini 1 bilion dibayar kepada Agong, ataupun siasatan dimulakan pada Daim dan sebagainya. Politik negara ni di bawah pentadbiran ini dijadikan dalca kurma perpukari. Ya. JKOM wujudkan satu cerita berkenaan langkah Dubai. Kalau awak baca berita tu, awak tergelak. Tetapi siasatan, laporan dibuat atas satu berita yang low class, yang sah, memang berita orang bodoh, berdasarkan sumber yang boleh dipercayai, dikhabarkan, dikatakan. Ya. Itu pun melibatkan perkara yang sememangnya merupakan hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen, iaitu pada bila-bila masa secara sukarela, peribadi, secara aman, tanpa terikat kepada dasar parti, menentukan sokong atau tidak Perdana Menteri. Dia porak-perandakan politik negara. Dia pelekeh Perlembagaan Persekutuan dan dia terus menghina Agong. Bila anda mencetuskan satu siasatan atas hak berperlembagaan ahli parlimen, anda secara tidak langsung juga menghina Agong, kerana hak berperlembagaan ahli parlimen untuk menentukan sokong atau tidak PM adalah melibatkan secara tidak langsung Agong, kerana jika contohnya Anwar hilang majoriti, ia melibatkan Agong. Jadi anda mendahului Agong, dan kemudian anda sedang menunjukkan sejelas-jelas mungkin anda mengamalkan dasar pendendam zalim. Kerana bila 5 MP bersatu menggunakan hak berperlembagaan sama untuk sokong kerajaan, ianya halal, hukumnya halal. Bila MP kerajaan pula menggunakan hak berperlembagaan sama untuk sokong pembangkang, hukumnya pengkhianat, perlu disiasat. Dia dalcakan perlembagaan, dia dalcakan politik negara kerana terdesak. Kemudian dia ugut orang-orang, dia takut-takutkan orang-orang yang bercerita benda ni. Ini dah salah guna kuasa. Jadi perkara pertama, andai kata, sebab saya tidak mungkin boleh beri jaminan, andai kata ada perubahan, ialah menyiasat salah guna kuasa ni. Politik negara tidak pernah diporak-perandakan sebegini dalam sejarah. Ni dah teruk dah. Dan terkini, hinaan lampau kepada Agong menerusi laporan liar dalam satu portal yang memang kau lihat artikel-artikel dia condong pro PH. Saya tak tahulah siapa di belakangnya, the coverage. Dia pro Anwar, dia coverage, saya tahulah siapa di belakangnya, siapa pembiayaannya, tak tahulah. Satu artikel liar, kalau anda baca, tak ada langsung apa-apa yang kredibel, yang boleh dipercayai. Satu sumber yang boleh dinamakan dan sebagainya. Satu cerita, sekadar satu cerita, kononnya 1 bilion nak dibayar kepada Agong, barangkali nak tumbangkan kerajaan. Dahsyat gila. Ya. Jadi perlu siasatlah siapa di belakang the coverage ni. Sebab dah lama dah, banyak kali coverage ni keluar berita sebegini, berita palsu. Nak siasatlah. Okey, saya tak nak buat live khas untuk isu PM11. Okay, ada orang tanya saya, benarkah Tok Mat ke atau Dr. Sam ke? So, saya dah beritahu, saya pun nak tunggu dan lihat.
Saya tidak mungkin boleh beri jaminan. Tapi sekadar yang saya faham, maklum dan sebagainya, Tok Mat is not in the picture. Tetapi adakah saya boleh tahu secara pasti? No. Tapi sekadar yang saya tahu, no. It was never ataupun dia bukan dalam percaturan, bukan nak jadi PM11. Ya. Yang saya tahu adalah perkhabaran desas-desus kuat pertimbangannya Dr. Sam dengan versus Hishamuddin dan sebagainya. Okay, so anda terpulanglah anda nak dengar kat mana. Ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.